Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi Najwa binti Muhammad Suhani. Raqmu talabah 061490. Nuridul yawm أن نشرح عن الحديث الثامن بالموضوع حرمة المسلمون من الحديث 40 في كتاب الوفي. طيب، سأقرأ الحديث. saya baca hadis dahulu. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري والمسلم. Maksud hormatul muslimun ni, maksud dia penghormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa yuqimus shalah, mendirikan solat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum, sekiranya mereka melakukan sedemikian itu, maka terpeliharalah darah-darah mereka dan harta benda mereka illa bihaqil Islam, kecuali hak-hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan penghisapan mereka ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ni menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Manusia ni mereka yang menyembah berhala, mereka yang musyrik yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, supaya beriman kepada Allah sehingga mereka mengucapkan dua kalimah syahadah. Maka mereka yang mengucapkan dua kalimah syahadah itu telah terpeliharalah darah-darah mereka dan harta benda mereka, melainkan hak-hak Islam dan penghisapan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ahamiyatul hadis. Kepentingan hadis ini, asyhadatu ma'at tasdiqu jazam bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatus salata 'ala al-wajhil ma'mur bihi wa daf'u zakah ila mustahqiha. Kepentingan hadis ni, dia menerangkan persaksian bersama tasdik jazam bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa iqamatus salat 'ala al-wajhil ma'mur, dan mendirikan solat seperti apa yang diperintahkannya. Wa daf'u zakah ila mustahqiha, dan membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Syartu al-fazul hadis. Istilah-istilah hadis yang dikeluarkan di sini. Pertama, umirtu amranillahi ta'ala, iaitu umirtu ni bermaksud aku diperintahkan. Amranillahi ta'ala bermaksud sama je, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku tu siapa? Aku tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Kedua, an-nasu. An-nasu ni manusia. Hum abadatul awthani wal musyrikin. Mereka yang menyembah berhala dan musyrik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Yang ketiga, yuqimus salah. Yuqimus salah bermaksud mendirikan solat, iaitu biha 'alal wajhil ma'mur au yadawamu 'alaiha, iaitu mendirikan solat, melaksanakan solat seperti apa yang diperintahkan, au yadawamu 'alaiha, dan sentiasa melakukannya. Okey. Baik, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya ukhti Ain Najwa. Ismi Nur Atirah binti Nur Azman. Raqmut talabah 060068. Al-an sa'ashrah syarhu alfazul hadisul akhar. Rabi'an yu'tu zakat, iaitu mengeluarkan zakat. Yadfa'uha ila mustahaqiha, yang bermaksud membayarnya kepada orang-orang yang berhak. Khamisan, asamu, bermaksud terpelihara. Hafazu wa mana'u, iaitu dipelihara dan dihalang. Sadisan, illa bihaqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Yang dimaksudkan dengan melainkan dengan hak Islam ini iaitu wajib ke atas mereka selepas harta dan darah mereka terpelihara untuk mengerjakan hak agama Islam yang terdiri daripada perbuatan-perbuatan wajib dan meninggalkan segala larangan, iaitu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang. Sabian, wahisabuhum 'ala Allahi, iaitu penghisaban mereka ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bermaksud pengiraan ataupun penghisaban apa yang tersembunyi dalam hati adalah tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib, summa sananzuru ila fiqhul hadis. Awalan, riwayatul hadis, iaitu riwayat-riwayat hadis. Telah diriwayatkan hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini daripada Rasulullah SAW dalam berbagai-bagai rupa, min wujuhu muta'addidah, dalam berbagai-bagai rupa yang menyebabkan maknanya dan maksudnya lebih jelas dan terang. Antaranya hadis yang telah diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dan juga yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, iaitu daripada Mu'az bin Jabal. Sanian, al-ikhtisaru 'ala nutqi bisyahadataini, mencukupi mengucapkan dengan lidah dua kalimah syahadah. Kafa li'assamtu an-nafsu wal mal, adalah mencukupi untuk mendapat pemeliharaan terhadap jiwa dan harta. Telah diriwayatkan daripada Sabit bahawa Rasulullah SAW hanya menerima dua kalimah syahadah sahaja daripada daripada orang yang datang mengunjungi untuk memeluk agama Islam. Maka baginda SAW memelihara darah mereka dengan ucapan sedemikian dan menjadikan mereka ini orang-orang Islam. Wa yu'ayyidu hadza ahadisu qauliyah sahihah. Hadis-hadis ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat-riwayat yang sahih, yang mana tidak dinukilkan padanya mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Itu di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Salisan, at-tanazuru baina Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Perdebatan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu.
perdebatan yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar adalah mengenai memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Yang mana selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar telah dilantik menjadi khalifah, dan semasa pemerintahan Abu Bakar terdapat satu kumpulan yang enggan membayar zakat. Lalu Abu Bakar mengambil keputusan untuk memerangi mereka-mereka yang enggan mengeluarkan zakat ni, tetapi tindakan Abu Bakar tidak dipersetujui oleh Umar radhiyallahu anhu, dan Umar berkata kepada Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi manusia? Yang mana Umar dia menggunakan hujah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahu la uqatilanna. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku pasti akan memerangi mereka yang memisahkan antara solat dan zakat. Yang mana kita tahu solat itu adalah hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan justru zakat adalah hak bagi harta. Abu Bakar menggunakan dalil untuk hujahnya untuk memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat ni dengan sabda Rasulullah SAW, illa bihaqqihi, iaitu melainkan dengan haknya. Abu Bakar berhujah bahawa zakat itu adalah hak dan tanggungjawab. Lalu Umar pun bersetuju dengan Abu Bakar. Syukran ya Atirah. اسمي أيمن أميرة بنت جهري، رقم الطلبة 060061. الآن سأشرح في الفقه الحادث ويرشد إليه القارئ. Dan sekarang saya akan menyambung fiqh hadis yang keempat. Al-hukmu min tarakal jami' al-arkan al-Islam. Hukum meninggalkan kesemua rukun-rukun Islam. Idza kanu jama'ata wa lahmul man'ata. Sekiranya mereka itu terdiri daripada satu jemaah ataupun satu kumpulan manusia, an yuqatalu 'alaiha, dan mereka mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri mereka, kama yuqataluna 'ala tarukas salati waz zakah, maka mereka hendaklah diperangi sebagaimana diperangi akan orang-orang yang meninggalkan solat dan tidak membayar zakat. Di sini diriwayatkan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri mengatakan Abu Bakar menghantar Khalid Al-Walid untuk memerangi golongan yang meninggalkan kelima-lima rukun, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat, berpuasa, membayar zakat dan mengerjakan haji. Namun sekiranya ada yang meninggalkan satu rukun, haruslah diperangi sebagaimana diperangi orang yang meninggalkan kelima-lima rukun. Yang kelima al-iman matlub, iaitu iman yang dituntut. Annal iman matlubi huwa tasdiqul jazam wa i'tiqad bi arkanil Islam min ghairi taraddudi. Iman yang dituntut adalah iman dengan tasdik yang jazam, iaitu membenarkan dengan sekuat-kuatnya di dalam hati, dan i'tiqad dengan rukun-rukun Islam tanpa sebarang keraguan, iaitu berpegang dengan rukun-rukun Islam tanpa sebarang keraguan. Di sini juga mengatakan hukum untuk memahami atau mengetahui dalil-dalil daripada ahli kitab adalah tidak wajib, dan ia bukan merupakan syarat sahnya keimanan. Yang ke-6, makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha. Makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan haknya. Dan riwayat lain mengatakan melainkan dengan hak Islam. Apa yang dikatakan melainkan dengan hak ini daripada Abu Bakar, dia mengistinbatkan min hadzal haqqi iqamati shalah wa itta'iz zakat. Abu Bakar mengistinbatkan ataupun mengeluarkan hak itu adalah menunaikan solat dan membayar zakat. Namun sebahagian ulama mengistinbatkan minhu
istibatu minhu fa'ala siyami wal hajju aidan, iaitu mengeluarkan hak itu sebagai mengerjakan puasa dan mengerjakan haji juga. Sebagai ulama menambah berpuasa dan haji sebagai hak. Dan termasuk dalam hak Islam adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengharuskan penumpahan darah seorang Muslim yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, yang mewajibkan ianya dibunuh atas sebab perbuatannya itu. Diriwayatkan daripada At-Tabari dan Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, Anas radhiyallahu ta'ala bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah. Apabila mereka mengucapkan sedemikian itu, sesungguhnya telah terpeliharalah darah-darah dan harta-harta mereka melainkan dengan haknya dan penghisapan mereka atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, apakah haknya? Jawab Rasulullah, zina setelah berlakunya perkahwinan, kekufuran selepas iman, membunuh sesuatu jiwa, dan si pembunuh hendaklah dibunuh justru itu. Yang ketujuh, al-hisabu fil akhiratillahi azza wa jalla. Penghisapan di alam akhirat adalah atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu ya'lamu sarair wa yusahibu 'alaiha. Allah SWT mengetahui barang apa yang tersembunyi dan menghisapkan semuanya. Orang mukmin yang sadik atau orang mukmin yang benar akan dimasukkan ke dalam syurga, dan orang mukmin yang pendusta akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mana itu yang Allah akan tentukan. Dalam riwayat Abu Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada Khalid Al-Walid, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menebuk ke dalam hati-hati manusia dan tidak aku diperintahkan untuk membelah perut-perut mereka. Melalui hadis ini dapat kita fahami bahawa Allah SWT sahaja yang mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia, dan Allah SWT sahaja yang boleh menghisap apa yang ada di dalam hati kita. Okay. Yang ke-8, وَيُرْشِدُونَ الْحَدِيثِ إِلَّا وُجِبَ قَتَالُ الْعِبَادَةِ أَوْ أَوْسَنْ حَتَّى يَسْلَمُوا. Wajib ke atas kita memerangi penyembah-penyembah berhala sehingga mereka memeluk agama Islam. Okay. وَأَخِرًا الْجِمَاءُ مُسْلِمِينَ وَأَمْوَالُهُمْ مَفْعُونَةٌ. Darah dan harta benda orang-orang Islam adalah terpelihara. Al-Qatimah. Terkadat qudasah diniyah bin nitqil syahadatain. Kesucian agama berpaksikan dengan lafaz syahadah. Yang kedua, al-jihadu fil jaddi yablaqu dinil akhirain. Jihad dalam berusaha untuk menyebarkan agama kepada orang lain. Yumkinuna maharrabahu ala min difa'al zakah. Keengganan membayar zakat boleh diperangi. Fala yatahaqqaqul imanul mir'a illa iqrarul lisan wa tasdiqu bil qalbi bal la budda min a'mal kulliha. Tidak tercapai iman seseorang itu melainkan mengucapkannya dengan lidah, membenarkan dengan hati, bahkan mestilah beramal dengan keseluruhan. Hadza faqat minna. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.